Dia memang ada hati dengan si Izlan. Rai, macam mana anak cantik macam kau? Dia sekarang dia jadi suami Rai, nak. Kalau Lila tak dapat kahwin dengan Izlan, Rai pun tak boleh kahwin dengan Izlan. Saya tengok sejak abang pergi rumah Laila tu, perangai abang dah berubah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sedang sekali saya Izwan Azir Saleh bertemu dengan anda dalam satu lagi episod Soal Drama di TV9 yang juga nanti anda boleh tonton di YouTube Cool FM. Dan kalau anda lihat tadi, snippet yang kami bawakan adalah satu drama yang sekarang sedang mendapat perhatian dalam slot Samarinda di TV3. Aku Yang Kau Gelar Isteri. Memang ada yang saya tanya kepada kawan-kawan, awak tengok tak cerita ni? Takut Izwan nak tengok kan. Ada unsur-unsur mistik dan sebagainya. Dan kita dah dalam zaman moden, tapi itu subtema yang kita nak bincangkan dalam pertemuan pada malam ini, mengenai sihir sebagai satu platform yang digunakan angkara cemburu. Saya tak bersendirian pada malam ini kerana kita nak mengupas tentang drama ini dan juga topik sihir ini bersama dengan tetamu-tetamu yang hebat. Saya disertai Izlan dari drama Aku Yang Kau Gelar Isteri, iaitu Datuk Adi Putra di studio. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam, Wan. Sihat? Terima kasih. Sihat, alhamdulillah, Datuk. Terima kasih kerana datang ke Soal Drama dalam keadaan kita masih PKP lagi ni untuk membincangkan tentang drama ni, Datuk. Pengalaman lah mungkin satu daripada mungkin ratusan drama Datuk untuk Aku Yang Kau Gelar Isteri ni. Mungkin ucapan kepada penonton-penonton yang sedang mengikuti dengan khusyuk drama ni di TV3 tu. Baik, pertama sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak ucapkan ribuan terima kasihlah khusus kepada semua penonton yang menyokong drama siri Aku Yang Gelar Engkau Isteri. Yang di mana buat julung kalinya dalam slot Samarinda mempunyai genre seram, dan sebelum-sebelum ni kita belum ada lagi. Jadi dalam genre seram ni bukan mudah, mungkin segi cara pembikinan di set penggambaran dan juga boleh dikatakan the making lah. Sebab kita bukan mudah nak yakinkan mata penonton yang bagaimana untuk kita nak menyeramkan dan apakan lagi segi intipati jalan cerita ini tentang kesihiran. Itu yang dia punya tunggak. Okey. Kita dah dengar dari pelakon utama Aku Yang Kau Gelar Isteri ni, tapi sebab kita nak kupas tentang sihir akibat cemburu ni, macam saya kata lah tadi, kita dah tahun 2021 kot, tapi sihir ni masih sebenarnya sayangnya masih berlaku dalam masyarakat kita hanya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan dengan tak mengikut laluan yang sebenar lah, tapi dia nak fast route, dia nak jalan cepat dan dia nak sailang orang lain semua. Dia pakai sihir. Dan yang layak untuk bercakap tentang sihir ni dan kenapa wujudnya sifat cemburu, dengki, hasad dan fitnah ni, siapa lagi? Tetamu saya yang saya nak perkenalkan pada malam ini adalah saudara Syamsul Debat, yang kalau saya nak tunjukkan dekat layar TV ni macam duduk tepi jalan. Kat mana SD ni? Dia Sorban lah, mana nak lagi. Sorban lah. Assalamualaikum SD. Sihat Waalaikumsalam warahmatullahi sihat, alhamdulillah. Jadi SD mungkin ringkas saja. Zaman dah moden tapi perasaan cemburu, fitnah dan hasad dengki ni memang sampai kiamat kot agaknya orang akan tetap ada sifat-sifat macam tu. Memang tu penyakit yang memang dah tertanam dia daripada dulu sampai sekarang. Satu penyakit yang memang selama ni kita ingat penyakit jantung, ingat penyakit buah pinggang yang boleh membunuh orang. Tak, rupanya yang membunuh manusia ni sebenarnya penyakit dalam hati. Termasuklah salah satunya penyakit dengki dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Arabnya hasad. Dan punya dahsyat di Malaysia ni dia pakai dua-dua sekali, hasad dengki. Maknanya dengki kuasa dua. Itulah dengki betul-betul lah. Okey, kejap lagi kita akan nak mengupas dengan lebih lanjut lagi pandangan dan perkongsian daripada Syamsul Debat. Mungkin sikitlah Datuk, ada pengalaman-pengalaman tak? Sebab ni filem mistik, drama mistik kan, semasa penggambaran ke, atau macam mana mungkin Datuk nak menghayati watak yang diberikan ni di samping orang panggil pengalaman luas Datuk dalam bidang lakonan? Kalau segi pengalaman, watak Izlan yang saya memegang dan juga saya melakonkan,
dia macam duduk di pertengahan antara waras dan tak waras. Jadi bila kita dalam keadaan yang yalah skrip dah diberi, perwatakan dah diberi. Jadi saya ni menjadikan rebutan antara dua wanita. Iaitu dilakonkan oleh Sharifah Sakinah dan juga Nadia Bryan. Tetapi pada masa yang sama, bila kena sihir, membuatkan saya memikir, kita mempunyai banyak varia kalau kita nak melakonkan. Cuma satu varia saja yang harus dipilih antara 1000. Jadi dalam pertengahan waras ataupun tidak waras, untuk orang kata meninggalkan impak yang sihir itu menjadi. Dan mungkin kadang-kala kita ni menjadi bela sementara dan perasaan ni sekejap ada kepada Laila, sekejap ada kepada Rai. Jadi nak katakan, orang kata kita nak memberikan kepada penonton rasa tu bukan mudah. Dan pengalaman segi mistik bagi saya mungkin dengan orang kata dah biasalah dengan asap-asap kemian yang dibuat dengan smoke-nya, segi propping-nya, make up effect-nya, sampai jam sekitar 5 pagi pun habis pun ada kan. Jadi orang kata bohonglah kalau tidak ada perasaan aura yang mungkin lalu, mungkin lintas, tetapi itu yang saya lalui lah. Okey. Saya suka jawapan Datuk yang short and sweet mengenai aura dan perasaan seram tu, sebab ini bukan misteri Nusantara. Kita tak nak terlalu go kepada pengalaman-pengalaman mistik tu. Sekejap lagi SD saya nak tanya, memanglah drama ni dah ada jalan cerita dia yang kita akan saksikan episod ke-7 dan seterusnya nanti. Tetapi sebagai seorang suami lah, apabila dia kena kepada perkara-perkara yang nak disihir dan sebagainya ni, ada tak jalannya dalam kehidupan realiti ni untuk mendindingi ataupun nak melawan daripada gangguan sihir ni? Sekejap lagi, terus bersama kami di Soal Drama, kembali selepas ini. Jangan filem Hello Kitty boleh tak? Pakai suara Hello Kitty. Dah tak cantik. Filem cantik lah tu. Laila ke dalam, lupa. Hari itu Laila kirim salam, tapi hari ini baru nak beritahu. Terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama Soal Drama, saya Izwan Azir, dan kita membincangkan drama Aku Yang Kau Gelar Isteri, subtema yang kita ambil tentang apakah sihir menjadi satu amalan untuk mendapatkan apa-apa matlamat dalam kehidupan kita. Pastinya jawapannya tidaklah, dan ini bukan suatu yang baik untuk dilakukan. Datuk, tadi sebelum kita berhenti rehat, Datuk punyalah marah kepada Laila, lakonan Sharifah Sakinah ni, kata dah lah pakai seluar Hello Kitty. Itu tak ada dalam skrip kan tu? Tak ada. Itu memang kebetulan lah ya. Kebetulan. Saya dah dengar ada orang ketawa lagi. Saya tak perkenalkan dia lagi tahu. Tapi sebab dia dah ketawa, saya nak memperkenalkan Sharifah Sakinah, seorang lagi pelakon dalam Aku Yang Kau Gelar Isteri. Kina, apa khabar? Hello. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Sihat Salam. Ada penonton ke? Adalah awak ni Tak, kan. maksud saya dekat dalam studio tu lah. Mana boleh, sekarang zaman PKP, semua kat rumah aje. Okay. Kina, mungkin nak ceritakan kalau Datuk tadi kata penggambaran ada dibuat sampai pukul 5 pagi, awak pula kena main asap semua kan. Ada ke pengalaman-pengalaman mistik sikit dalam drama ni? Oh, tak ada. Mistik sebenarnya diri sendiri pun mistik. Yeah. Tak ada apa-apa lah. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Kadang-kadang orang habis pukul 5 pagi dengan baca mentera-mentera dekat sungai ke apa ke. Alhamdulillah lah, macam tak kacau. Kita bukan nak spoiler lah, tapi mungkin sedikit lah daripada Laila kepada penonton-penonton Aku Yang Kau Gelar Isteri ni, macam mana agaknya jalan cerita yang boleh mereka jangkakan nanti? Macam biasalah, cerita dia mungkin dia memang based dengan cerita cemburu. Tapi kali ini kita kita buat sebabkan face shaming, body shaming, punya awareness. So sebab kita selalu dihina, sebab tu kita jangan hina orang. Kalau kita hina orang,
dia boleh buat jadi dendam. Dia boleh jadi dendam, dia jadi benda lain. Sebab kadang-kadang manusia ni dia tak ada macam, apa nak cakap, dia orang tak lepas. Dia bukan macam Sharifah Sakinah, dia turun, tak ada. Manusia ni dia boleh simpan dendam sampai bertahun-tahun. Betul. Sebab tu kadang-kadang gaduh dengan orang kena jaga-jaga sikit. Ustaz, mengenai orang yang masih nak gunakan sihir lah dalam kehidupan ni kan. Kenapa? Macam apakah tak boleh bawa berbincang ke, tak boleh provoke ke, atau orang kata sekali pukul habislah cerita kan, tak payahlah nak pakai sihir-sihir ke, apa lagi? Tak, dia sebenarnya manusia ni dia setiap orang tak sama. Setiap orang tak sama dan mungkin kalau orang yang dia dah biasa keadaan, contohlah macam cerita macam kita tengok kan Sharifah Sakinah kan. Orang dah, kalau contoh dia orang balun dia, kalau orang lain dah terjun dah tu, tapi dia kawan nak balun lah kan, mungkin sebab dia dah biasa. Macam orang tertentu, tekanan-tekanan perasaan, ujian-ujian dalam kehidupan ni dia memang tak sama. Dan kalau kita tengok puncanya, pertamanya mungkin dari segi ilmu. Ilmu, keduanya dari segi agama, pegangan agama. Sebab ada orang kadang-kadang bila dia tak ada pegangan agama, kadang-kadang orang tu dia ada pegangan agama pun, bila kemarahan dia tu tak boleh dikawal, maka dia akan cenderung juga untuk pergi kepada ke arah tu. Contohnya macam seorang ustaz tu pun kadang-kadang, dia ustaz, dia pegang agama, tapi bila terlampau suka kat seseorang, sebab sihir ni maksud dari segi bahasa Arab, dia sebut mengubah kebenaran tu kepada satu benda yang bukan kebenaran. Maknanya contohnya orang tu memang dah tentu tak suka kat dia, tapi dia nak juga orang tu suka kat dia. Dia terlampau tak suka. Kadang walaupun dia ada ilmu agama, dia sanggup cari benda-benda lain. Sebab dia dah tak, maknanya dia dah tak yakin dengan Allah, dia guna benda lain. Dia tiup ke, dia baca ke, dia apa bentuk sekalipun, supaya nak ubah kebenaran yang orang tu tak suka kat dia tu jadi suka kat dia. Sedangkan sihir dia dalam banyak keadaan dia bersifat sementara. Dia ada perjanjian-perjanjian dengan makhluk Allah yang dilaknat kan. Kan, dengan syaitan, dengan iblis, perjanjian-perjanjian yang tak sepatutnya. Malahan benda ni banyak mendatang kesan kepada masyarakat pada hari ini sebenarnya, banyak sangat. Termasuklah ada yang kadang-kadang sampai ke anak cucu mendapat akibat dia. Sebab dia membela gunakan kaedah-kaedah ini dan dia dia tak tahu dia mati bila. Sekali dia mati, yang benda tu tak expired pun. Bukannya ikut, benda tu bukan ikut dia waktu dia mati. Dia kacau pula ke generasi seterusnya, anak dia. Malahan banyak berlaku, termasuklah dalam kes-kes bab sihir ni juga, sampaikan kalau mungkin Izwan pernah dengar, kes kehilangan bayi, janin kat dalam perut, banyak berlaku. Benda ni berpunca daripada orang dulu-dulu, sihir, terbabit, dan kemudian dia pandai sihir tapi tak pandai nak buang. Jadi benda ni berpunca daripada hati yang tak dididik, tak disemai dengan ilmu, agama dan sebagainya. Okay. Datuk, dalam kehidupan peribadi sebagai seorang public figure, Datuk, mungkinkah ada pengalaman, kalaupun tak berlaku kepada Datuk secara peribadi, pernah ke melihat kepada cross kepada kes-kes sihir macam ni berlaku pada keluarga ke ataupun kawan-kawan ke, ada tu? Bohonglah kalau saya cakap tak ada lah. Saya boleh mengambilkan satu kesimpulan. Satu, manusia ni tidak sempurna. Dan kita tahu benda ni memang wujud. Dan segi nafsu ni memang tidak ada kepuasan. Seperti mana yang Ustaz kata, ilmu tu memang satu peranan yang penting. Segi pegangan pun juga yang penting. Tetapi bila amarah itu meningkat, ilmu pun menurun. Jadi kalau kita nak mengawal sesuatu untuk menghakkan kebenaran ni, kita lupa yang kita dalam keadaan yang tak waras. Bila kita dalam posisi yang macam ni, macam-macam boleh berlaku. Apakah lagi di mata masyarakat, budaya kita, ada yang taksub dengan perkara-perkara yang dilaknat, kan? Perbuatan yang tak seharusnya kita mendekat yang dilarangnya. Jadi bagi saya bohonglah kalau katakan tak ada. Dan jadi benda ni kita tahu, kalau sikit-sikit contohnya ni kena buat orang. Contohnya ini pun sama ni adalah saka yang ikut. Jadi ada baiknya bila drama ini ditayangkan untuk menyampaikan message. Biar adakan kesedaran, biar kita kurangkan kepercayaan kepada perkara-perkara yang sebegini rupa. Okey. Kina,
apa yang anda jangkakan penerimaan daripada penonton-penonton di tanah air tentang drama Aku Yang Kau Gelar Isteri ni, dan sebagai watak yang jahat lah kan, watak yang memainkan sihir ni, awak bersedia ke kalau kena kecam ke? Penerimaan orang tu mesti orang kata, oh okey, mungkin sebab kita kena jaga apa benda yang kita cakap, kita kena macam mana kita nak surroundingkan dengan orang dekat luar tu supaya kita tak, sebenarnya habis cerita berbaik-baik je lah dengan orang. Sekarang ni macam nak cakap apa ke, nak social media posting ke apa ke, memang susah. Kadang-kadang kita takut sebab sekarang ni menyebabkan mental health juga. Betul, betul. Sihir-sihir ni kadang-kadang bila diorang dah perfect dari segi agama pun, diorang rasa sihir tu supplement, tambahan lagi, bonus. Nak cantik sebenarnya dah orang dah kata dah ada surah-surah yang nak kena baca, tapi nak cantik lagi ambil lagi. Tapi diorang macam semayang 5 waktu macam biasa apa benda, tapi diorang rasa sebab dah culture adik-beradik semua dah pakai, so diorang dah yang benda tu sebenarnya adalah salah. Kadang-kadang macam tadi ada tanya Datuk Adi ada pernah kena sihir ke tak kan. Saya pun banyak dekat depan mata saya nampak macam-macam pelbagai, macam ada orang kata ni sihir ni yang kena rasuk ni, cakap ni sihir tu. Tapi sebenarnya saya rasa jin tu saja dia nak main-main dengan kita je, dia supaya dia main petik je nama. Ada orang nak sihir, ni nak sihir. Sebab kalau saya nampak kawan saya kena rasuk ke, dia main sebut je nama, saya dah tak percaya dah. Sebab kadang-kadang kita orang macam kat belakang, baca je lah ayat kursi, diam je lah. Jalan 3 hari kita macam campak je kita kena rasuk. Sebab development, kalau saya segi melihat watak Laila sendiri kan, dia ada development asbab tau. Sebab dia seorang manusia yang kita tahu manusia tak sempurna. Tapi dia tahu, dia sedar wajahnya macam mana. Tapi telah dihina oleh saya. Betul. Tetapi kehinaan apa yang saya buat pun ada dasar asbab di mana saya mencintai Rai. Jadi di situlah menimbulkan satu, orang kata, lapisan kulit yang sakit, lama-lama pendam, sampailah orang kata ke tahap satu paras yang boleh melaksanakan sesuatu perbuatan yang kita tak menyangka. Okey. Dan SD, mungkinlah kepada kita semua, kepada Datuk Adi Putra, kepada Sharifah Sakinah, sebagai mereka adalah barisan hadapan dalam industri seni ni, nasihat dan pesanan mungkin sedikit yang boleh diamalkan sebagai pendinding untuk kita jadikan teman harian untuk melindungi kita. Sikit SD? Okay, kepada semua lah, bukan hanya yang barisan hadapan sajalah kan. Bukan hanya barisan belakang pun kena juga pelakon, belakang yang duduk tepi jalan ni kan. Umum. Jadi apa pun benda yang simple je. Pertama solat, kita sentiasa limankan arjullah wal amal akhir wa zakarullah katsiran. Siapa nakkan rahmat Allah, nakkan hari akhirat, ingat Allah banyak-banyak. Zikir selalu. Lepas tu Nabi kan dah pesan, barang siapa yang mengamalkan 7 biji buah tamar setiap hari, maka akan dijauhkan daripada keracunan, termasuklah sihir. Baik. Maknanya makan buah tamar hari-hari kalau paling baik. Kan aku dah agak dah. Memang ke dapur ambil kurma. Yang terbaik sekali kurma ajwa. Lepas tu berwuduk. Ambil wuduk selalu. Rajin-rajin. Kita ni kadang ambil wuduk sebab nak solat je. Tapi sebenarnya setiap masa memperbaharui wuduk kita pun salah satu cara. Nak pula public figure kan, macam Datuk Adi, macam Sharifah Sakinah. Sebenarnya amal-amalkan, ambil je wuduk, kan. Apa tu kalau kita sentiasa dalam keadaan bersedia, ingat Allah, ngaji kan, ngaji Quran. Begitu juga satu lagi, jangan, sebaik-baik ni jangan tinggal solat jemaah. Baik. Solat jemaah ni pun salah satu cara, sebab dia gambar tuju kita. Dia orang yang tuju-tuju ni, dia gambar tuju waktu orang tengah duduk seorang-seorang. Macam tu. Jadi bila kita dalam keadaan berjemaah, tengah dengar kuliah, memang tak load, melantun balik kan. Insya-Allah. Jadi apa pun nak bagi tahu, sebenarnya saya setuju tadilah apa Datuk Adi sebut, sebenarnya semua berpunca. Dia bukan kata kan jatuh pun bersabab kan. Betul. Semua ada sebab. Jadi makna kata antara sebab-sebabnya adalah manusia ni dia kalau dengki lah. Puncinya dengki. Dia penyakit dalam hati manusia ni dia 3. Pertama riak, sombong. Yang keduanya tamak. Dan ketiga dengki. Yang dengki yang kita cerita tadi. Baik. Dan dengki ni puncanya ada 3. Iaitu pertama, sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang kita ada. Yang kedua,
sibuk tengok sibuk tengok orang yang lebih daripada kita, sampai terlupa tengok ada orang lagi susah daripada kita. Alright. Dan yang ketiga sibuk kata apa yang dia ada pada diri dia tu semua sebab dia hebat, sebab dia rasa dia cantik, sebab dia rasa dia bagus semua, sedangkan apa kita ada Tuhan yang bagi. Jadi kalau ada tiga-tiga ni, insya-Allah kita tak ada nak dengki dengan orang. Sebelum SD bagi lagi 3 benda, saya terpaksa berhentikan SD dekat situ. Satu, saya risau juga dia duduk tepi jalan. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Syamsul Debat di Seremban. Lepas ni masuk rumah SD, tak maulah duduk dekat tepi jalan macam tu. Dan juga terima kasih kepada Sharifah Sakinah. Jaga diri dalam zaman-zaman PKP ni. Jaga diri dan dalam zaman orang mudah nak mengatakan apa saja kepada kita. InsyaAllah saya percaya Sharifah Sakinah boleh harungi cabaran-cabaran itu dengan baik. Ya? InsyaAllah. Terima kasih semua kepada kedua-dua tetamu saya, Sharifah Sakinah dan juga Ustaz Syamsul Debat. Assalamualaikum. Dan kita nak bersambung sekejap saja lagi. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama Soal Drama selepas ini. Kedua, Laila jangan solat. Dengar cakap Cember ya. Terima kasih kepada anda yang setia bersama Soal Drama, dan Datuk Adi Putra dari Aku Yang Kau Gelar Isteri, beliau membawakan watak Izlan masih lagi bersama saya. Datuk, mungkin di slot terakhir ni seruan dan ajakan Datuk kepada penonton-penonton untuk terus mengikuti apa agaknya kesudahan Izlan, Laila dan juga Rai dalam Aku Yang Kau Gelar Isteri. Silakan Datuk. Okey, apa yang saya boleh kongsikan kepada ialah khusus pada para penonton dan juga masyarakat yang di luar sana. Ambillah peluang untuk menonton drama bersiri Aku Yang Kau Gelar Isteri ini sehinggalah habis. Sebab banyak yang kadang-kadang ada yang kita terlepas pandang, ada yang seharusnya tanggungjawab itu dilaksanakan, tetapi sebagai manusia ataupun insani ini, di dalam penceritaan sebagai Izlan, di mana episod yang ke-6 saya ingin memaklumkan yang kepada Rai yang saya nak berkahwin dengan Laila. Tetapi dalam keadaan yang sebegitu rupa, kita tahu secara umum tidak ada seorang wanita pun yang sanggup dimadu maupun dipoligamikan. Dan apakah reaksi beliau dan bagaimana penyampaian saya sendiri di dalam perwatakan Izlan itu dalam keadaan yang waras ataupun tidak. Tidak, semuanya kena nantikan. Kita tahu kita di dalam keadaan yang disihir. Baik. Tetapi adakah ia jelas penyampaiannya? Itu yang saya harap-harap sangat kepada penonton dengan hati yang terbuka untuk memberikan sokongan yang padu. Baik. Jadi hari Isnin depan jangan lupa episod ke-7 kalau saya tak silap dalam slot Samarinda. Aku Yang Kau Gelar Isteri, Isnin hingga Khamis di TV3. Kita nak tengok apa yang berlaku kepada rumah tangga Izlan dan juga Rai akibat hadirnya Laila. Saya Izwan Azir. Minggu depan kita jumpa dalam Soal Drama. Kita membawakan drama Gerak khas, the finale di Soal Drama. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam Malaysia.